KPM. Didik TV KPM. Persaingan boleh berlaku dalam dunia haiwan dan tumbuhan. Antaranya ialah bersaing untuk mendapatkan pasangan, makanan, malah bersaing untuk mendapatkan kawasan. Contoh lain, berkongsi sumber yang sama seperti air. Tumbuhan juga bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air serta cahaya matahari. Hello, Assalamualaikum adik-adik sedang menonton sekarang. Ini dia Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Nur Hawida sekali lagi datang. Okey, baik Cikgu. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Kasih tengok tadi dekat dalam video ada haiwan-haiwan dan sebagainya. Kat sini pun ada juga haiwan-haiwan. Tapi sebelum tu saya nak beritahu ke Cikgu. Untuk adik-adik juga di rumah untuk menjaga SOP, menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerak sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, kita nak sanitasi tangan dulu. Okey. Lepas tu baru turn Cikgu, boleh? Okey, sanitasi dulu. Kemudian kita simpan pelitup muka kita ni di dalam bekas yang bersih untuk menjaga kebersihan. Baiklah. Ni ada sarung kita ni. Yang comel ni kita simpan dalam ni. Dan lepas tu nanti boleh pakai balik. Okey, jom kita berkenalan dengan murid-murid cikgu dalam talian. Okey, boleh. Siapakah mereka? Daripada sekolah mana? Okay, hari ini saya bawakan murid-murid, 4 orang murid daripada 2 buah sekolah yang berbeza. Okey. Jom kita tengok siapa murid-murid kita. Siapa yang dalam talian? Okey. Okay, ada 4 orang di situ, 2 lelaki, 2 perempuan. Okey, kita mulakan dengan Serina. Assalamualaikum, Cikgu Hawida dan Kak Eti. Salam. Saya Serina Muhammad Syafiq Wong. Boleh panggil saya Serina. Saya bersekolah di SMK Seri Bintang Selatan. Terima kasih. Sama-sama. Ini tingkatan berapa ni? Tingkatan 2. Tingkatan 2. Okey, seterusnya cikgu. Sarah. Silakan Sarah. Assalamualaikum, Cikgu Hawida dan Kak Eli. Saya Nur Sarah Nabila binti Muhammad Rizal. Boleh panggil saya Sarah. Saya bersekolah di SMK Seri Bintang Selatan. Okey. Sekarang kita nak kenalan dengan 2 orang kumbang. Kumbang kita. Okey, silakan Amin. Assalamualaikum, Cikgu Hawida dan Kak Eli. Salam. Nama saya Muhammad Amin Haikal bin Ahmad Tarmizi dari sekolah SMK Seri Permaisuri. Okey. Nak panggil apa ni? Amin ke Haikal? Panggil Amin. Amin. Okey, seterusnya yang terakhir. Okey, silakan Adam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adam Naufal bin Muhammad Razak. Boleh panggil Adam. Adam. Baik. Senang tu nama Amin Adam. Amin Adam. Okey, itu dia murid cikgu yang akan bersama-sama belajar dengan kita hari ini untuk subjek sekolah pula dah. Saya nampak kat belakang tu kan. Sains untuk menengah rendah kelestarian global keseimbangan ekosistem. Sebab itulah kita ada haiwan-haiwan. Diorama kita panggil. Apa dia? Diorama. Baik, diorama. Okey, cikgu boleh terangkan sedikit tentang subjek kita hari ini. Okey, so subjek kita hari ini adalah sains menengah rendah untuk tingkatan 2 sebenarnya. Okey, ini adalah bab yang kedua. Jadi saya sediakan di sini ada 2 diorama. Yang pertama ini adalah diorama untuk ekosistem di savana. Contohnya padang Afrika lah. Okey. Kita di sini kan. Cikgu buat sendiri ke? Dengan bantuan anak-anak saya. Kreatif je. Okay. Dan ini adalah saya pinjam anak saya punya projek sekolah. Ini ekosistem dasar laut lah di sini. Okey. Okey, ekosistem dasar laut di sini. Okey, nampak. Ada sotong, ada penyu dekat situ. Ada penyu. Comelnya, ya Allah hai. Okey, baik. Itu hari ni yang kita belajar ada tumbuh-tumbuhan? Okey, tumbuhan ni pun antara yang ada dalam kita punya ekosistem. Okey, sebenarnya Eli, kita ada satu video sebenarnya Eli. Video ni adalah mengenai penyesuaian organisma dalam kehidupan. Okey. Kalau boleh kita nak play lah. Boleh. Jom kita saksikan video penyesuaian organisma dalam hidupan. Jom kita saksikan.
Okey, mungkin ada masalah teknikal untuk memainkan video dulu, cikgu. Okey. Dan mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih detail sedikit tentang subjek yang topik yang kita rungkaikan sekarang ni. Okey. Jadi pada hari ini murid-murid akan membincangkan interaksi-interaksi yang berlaku dalam kita punya ekosistem. Okey. Jadi apa kaitan interaksi contohnya haiwan, tumbuhan dengan kita manusia? Okey. Macam mana kita nak aplikasikan jenis-jenis interaksi itu dalam kehidupan seharian kita sendiri? Okey, yang kedua kita nak kenal pasti ataupun kita nak ketahui apakah faktor-faktor yang akan menyebabkan populasi itu mengecil, populasi itu meningkat. Okey, dan apakah agensi-agensi yang kita perlu tahu untuk mengembalikan ataupun mengekalkan kesejahteraan ekosistem di Malaysia kita sendirilah khususnya. Baik, okey. Itu dah sedikit penerangan daripada cikgu. Kita nak saksikan video dan selepas itu kita akan rehat seketika. Jom kita saksikan video dulu. Bagaimana organisma menyesuaikan diri dengan persekitaran? Musang Arktik mempunyai telinga yang kecil dan bulu tebal untuk mengurangkan kehilangan haba. Beruang kutub dan juga penguin mempunyai bulu yang sangat tebal dan panjang serta mempunyai lapisan lemak yang tebal. Unta menyimpan lemak di dalam bonggol sebagai bekalan tenaga. Kaktus pula mempunyai batang berair untuk menyimpan air. Tahukah anda, unta Bactrian memiliki 2 bonggol, manakala unta Dromedary hanya mempunyai 1 bonggol sahaja. Kembali di Teroka Didik TV KPM. Hari ini saya rasa macam mood macam pergi zoo. Sebab ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan. Yang kita akan belajar hari ini adalah kelestarian global keseimbangan ekosistem. Okey, Cikgu Nur Hawida masih bersama dengan kita dan juga guru-guru pula murid-murid dalam talian. Murid-murid dalam talian bersama dengan kita untuk belajar tentang subjek ini, topik ini. So mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit apa yang kita akan teroka hari ini, cikgu. Okey, jadi seperti yang saya dah beritahu sebelum ini, jadi kita akan teroka dunia haiwan dan juga dunia tumbuhan. Okey, melalui interaksi yang berlaku antara haiwan dan juga tumbuhan ataupun senang kata dalam ekosistem itu sendiri. Okey, baik. Okey, jadi tadi kita dah tengok, murid-murid dah tengok dah video VT tadi. Okey, so saya nak tanyalah. Okey, VT tadi ada 2 keadaan ataupun 2 iklim, 2 tempat, tundra dan juga kat mana tadi? Satu lagi di gurun. Okey, jadi saya nak tanyalah dekat murid-murid kita ni. Okey, macam mana beruang kutub dan juga penguin ni menyesuaikan diri di kawasan tundra? Siapa nak cuba jawab? Siapa? Okey, Serina. Okey, silakan Serina. Kerana beruang kutub dan penguin mempunyai kulit yang kedap air, tebal dan didukung oleh lapisan lemak yang tebal di sebalik kulitnya. Okey, betul. Jadi beruang kutub dengan penguin ni dia punya bulu tebal sebenarnya. Walaupun tak nampak, penguin tak nampak bulu. Kan, tak nampak bulu dia kan. Tapi sebenarnya bulu tebal dan lapisan lemak dia juga tebal. Sangat tebal. Sebab tu dia boleh hidup kat kawasan ekstrim yang sangat sejuk. Okey. Okey. Soalan yang kedua kita nak tanya. Satu lagi soalan. Okey. Unta. Unta hidup di padang pasir kan. Padang pasir sangat panas. Jadi macam mana unta ni nak menyesuaikan diri dia di padang pasir? Yang ni saya rasa saya nak Adam lah jawab. Adam, macam mana unta menyesuaikan diri di padang pasir di kawasan gurun? Unta mempunyai bonggol untuk membekalkan sumber tenaga. Okey, dia simpan apa dalam bonggol dia? Adam? Lemak. Okey, betul. Jadi sebab selalu orang ingat bonggol unta tu ada air. Sebenarnya lemak. Sebab dia adalah sumber tenaga untuk unta kat kawasan gurun kan. Cuaca agak panas di sana. Okey, jadi terima kasih murid-murid sebab dah berikan jawapan. Jadi di situ penyesuaian hidupan, penyesuaian hidupan untuk organisma ni dia bergantung. Jadi unta tak boleh hidup dekat tundra. Beruang kutub tak boleh hidup dekat
padang pasir sebab keadaan diri dia sendiri. Okey. Jadi kita dah pergi dekat kita punya penyesuaian. Kali ni kita nak masuk pula kepada jenis-jenis interaksi. Okey. Okey. Jadi kalau dalam Kamus Dewan edisi yang keempat, dia mengatakan bahawa interaksi ini adalah tindakan ataupun perhubungan aktif antara satu sama lain ataupun tindak balas antara dua ataupun lebih. Jadi bila interaksi ni mesti dua hala. Mesti dua hala. Jadi dalam dunia haiwan juga ada interaksi. Dunia tumbuhan juga ada interaksi. Okey. Jom kita tengok slide ni. Interaksi antara organisma. Jadi interaksi antara organisma ni ada 3 jenis. Siapa boleh berikan saya jawapan apakah 3 jenis interaksi ini? Siapa boleh bagi jawapan? Siapa cikgu pilih lah. Siapa yang nak Amin jawab? lah. Amin lah. Amin. Dah pakai songkok tu. Apakah jawapan dia, Amin? Interaksi antara organisma. Simbiosis, Okey. mangsa-pemangsa, persaingan. Okey. Ini adalah 3 jenis interaksi utama Okey. dalam dunia haiwan dan juga tumbuhan. Okey. Okey. Kemudian, siapa boleh berikan saya untuk simbiosis? Simbiosis pun ada 3 juga lagi. Oh, pecahan Dia pula. pecahan untuk simbiosis. Sebab simbiosis ni dia maksud dia lain berbanding dengan mangsa-pemangsa dan juga persaingan. Okey, yang ni saya nak Sarah lah. Sarah. Okey, berikan 3 lagi jenis untuk simbiosis. Mutualism, commensalism, parasitism. Okey, betul. Wow, bagus. laju, lancar dia. Pandai. Okey, mutualism, commensalism dan juga parasitism. Jadi kita nak tengok apakah perbezaan antara kelima-lima jenis interaksi ini pada hari ini yang mana murid kita akan cuba teroka. Okey, jadi kita sebelum tu kita pergi dulu apa itu simbiosis sebenarnya? Apa maksud simbiosis? Okey. So ini adalah maksud simbiosis, iaitu apabila dua atau lebih organisma berlainan spesies hidup bersama-sama dalam satu habitat dan berinteraksi antara satu sama lain. Jadi syarat dia mesti dua atau lebih. Okey. Macam kita lah bertepuk sebelah tangan tak ada apa. Dekat sangat rasa. Dekat lagi tu. Akan datang. Okey, jadi itu adalah simbiosis. Okey, sekarang kita akan pergi ke kita punya papan ni. Okey. Jadi ini adalah antara contoh simbiosis. Jadi kita ada mutualism, kita ada commensalism dan juga parasitism. Okey, di sini. Okey, kita pergi kepada mutualism. Macam mana murid nak ingat? Kadang-kadang murid dia confused tau, Ellie. Betul. Saya pun confused juga. Dia confused sebab apa? Istilah tu. Dekat-dekat kan. Macam parasitism ni mungkin kat belakang tu. Parasitism mungkin dia dah biasa dengar. Parasit. Tak ada masalah. Senang kan? Tahu. Okey, jadi mutualism dan juga commensalism tu. Okey, jadi sebelum tu, okey, untuk tajuk ni, untuk topik ini, subtopik ini, dia ada dua istilah lah sebenarnya yang kita kena faham. Okey, adakah interaksi itu mendatangkan keuntungan ataupun interaksi itu mendatangkan kemudaratan? Satu lagi sebenarnya, adakah interaksi itu akan tak ada apa-apa kesan pada organisma tersebut? Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, saya beritahu macam mana cara saya nak ingat mutualism dan juga commensalism lah. Okey, kita satu Malaysia. Ada pelbagai bangsa. India, Cina, Iban, Kadazan. Melayu, Kadazan semua. Okey, tapi jadi kita ambil 3 je kaum. India, Melayu dan juga Cina. Mutu, Ali dan Meme. Mutu, Alis dan Meme. Jadi ada 3 bangsa di sini. Maksudnya apa? Bila dengar tu, semua dapat manfaat yang sama. So mutualism. Okey, contoh yang pertama kita ada buran dan juga kita ada ikan apa ni? Nemo. Kita semua sebut Nemo kan. Dia sebenarnya ada nama dia kan? Dia nama dia. Ikan badut sebenarnya. Clownfish. Clownfish. Okey. Jadi saya nak minta lah seorang untuk beritahu dekat saya macam mana jenis interaksi yang dikatakan mutualism di antara ikan badut dan juga buran. Siapa boleh berikan saya penerangan mengenai interaksi ini? Siapakah? Siapa nak cuba? Okey, silakan Amin. Buran memberikan perlindungan kepada ikan badut, manakala ikan badut memberikan makanan kepada buran. Okey, betul. Tepat sekali Amin dekat situ. Okey. Jadi kat sini apa yang akan berlaku adalah sebenarnya buran ni dia menyengat. Jadi dia menyengat. Jadi haiwan-haiwan lain, ikan-ikan lain kalau dia pergi dia akan kena sengat. Tapi istimewanya ikan badut ni badan dia ni ada
ada istimewa sikit lah. Okey. Mungkin ada lapisan istimewa yang menyebabkan kalau dia menyorok dalam buran ni pun dia tak kena sengat. Pelik juga sebab tu buran tu ada elektrik kan? Dia macam ada dia sengat-sengat. Renjatan sikit. Sengat-sengat sikit. Jadi apa yang akan berlaku adalah ikan badut ni akan bila dia makan, bila dia makan, apa yang akan berlaku, dia makan, dia dapat perlindungan daripada buran, daripada pemangsa-pemangsa yang lain. Dia menyorok kat situ. Dan bila ikan badut ni makan, serpihan makanan akan keluar dalam air kan, bila dia keluar. Jadi bila keluar, buran ni akan dapat manfaat di situ, dapat makan. Jadi ada give and take lah, kita kata kat situ. You scratch my back, I scratch your back. Gitu kan. Jadi di sini kedua-duanya akan mendapat keuntungan. Ni kita panggil mendapat keuntungan ataupun mendapat keuntungan ataupun manfaat lah. Mutualism lah. Mutualism lah. Win-win. Win-win situation. Contoh yang kedua adalah ini kerbau. Parasitism. Dan juga burung gembala kerbau. Kita selalu tengok kan, kalau kita selalu tengok, apa yang akan berlaku di situ adalah burung gembala kerbau ni akan makan kutu-kutu yang ada pada kerbau. Kenyanglah dia. Kenyang. Jadi apa yang akan berlaku kepada kerbau? Kenapa kita kata mutualism? Dalam masa yang sama, kerbau itu akan bersih. Jadi dua-dua untung juga di situ. Okey, boleh ada untung, ada untung. Ada untung. Dua-dua untung. Kita berniaga mesti ada untung. Okey. Yang kedua, kita pergi yang kat sini pula, commensalism. Kita tengok commensalism pula. Saya pergi kat contoh yang ini dululah. Ikan jerung dan ikan remora. Ikan remora. Yang ni siapa nak cuba terangkan? Macam mana kalau kita nak terangkan interaksi ni macam mana? Siapa nak cuba terangkan? Ikan jerung dengan Sarah. Silakan Sarah. Commensalism iaitu interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja tanpa menguntungkan organisma yang lagi satu. Contohnya, ikan remora mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Kat situ. Tumpang lah ni. Dia menumpang sahaja. Jadi apa yang akan berlaku adalah ikan jerung ni kita panggil sebagai perumah. Host dia. Manakala ikan remora ni kita panggil sebagai commensal. Apa yang akan berlaku adalah ikan remora ni dia ada ciri istimewa tau kat atas kepala dia. Kepala dia leper. Macam tapak kasut. Jadi apa yang akan berlaku adalah dia akan duduk je bawah ikan jerung ni. Ikut je mana ikan jerung tu pergi. Terlindung lah dia. Dia terlindung lah. Ikan jerung pun ikan jerung sedar akan kehadiran dia. Tapi macam tak boleh nak buat apa. Seketika lah. Jadi apa yang akan berlaku adalah kenapa ikan remora ni akan dapat keuntungan. Bila ikan jerung ni makan, masa sama juga serpihan makanan akan keluar daripada mulut. Jadi apa yang akan berlaku adalah ikan remora ni akan ambil kesempatan makan. Kenyanglah kat situ. Tak payah susah-susah. Senang hidup. Senang je hidup. Melekat je kat situ. Lepas tu dia terus cari. Pergi je, ikut je. Kemudian yang ni saya rasa banyak juga rumah yang tanam pokok ni. Pokok apa tu? Langsuya. Paku langsuya. Langsuya. Jadi paku langsuya ni dia akan melekat dekat dahan pokok. Dia melekat je. Kenapa dia melekat? Dia nak dapatkan sumber cahaya, dia nak dapatkan pengudaraan, tempat berlindung, sokongan. Jadi dia hanya melekat saja. Itu dekat hutan banyak sangat. Kelapa sawit kan biasa kalau dulu-dulu kan. Betul. Jadi apa yang akan berlaku adalah pokok langsuya ni dia akan dapat untung lah di situ, perlindungan, sokongan. Tapi untuk dahan tu mati. Dia ada apa-apa? Tak ada. Dia tak mati? Dia tak mati. Sebab dia menumpang je. Orang kata menumpang je kat situ. Bagi makan, tempat tinggal. Free kan kat situ. Free. Percuma sahaja. Jadi di situ. Yang terakhir, parasitism. Jadi bila kita sebut parasit, negatif. Itu adalah benda yang negatif. Jadi bila benda yang negatif, apa yang akan berlaku? Contoh ini adalah bunga Rafflesia ataupun bunga pakma kan kat Malaysia. Ini adalah cacing pita. Cacing ke tu? Cacing. Cacing pita ni panjang tau. Dia boleh membesar sepanjang usus kita. Dan ini pula adalah kutu. Kan. Jadi contohlah meremang saya. Contohlah kalau seseorang itu dalam usus dia ada cacing pita. Cacing pita ni dia nipis je. Cacing pita. Apa yang akan berlaku adalah dia akan melekat kat usus kita sebenarnya, Ellie. Bila dia melekat kat usus, apa yang akan berlaku adalah dia akan serap semua nutrien dan zat yang ada dalam tubuh badan seseorang itu. Jadi apa yang akan berlaku tu yang kadang-kadang kita tengok orang tu kurus, pucat sangat. Tapi dia kuat makan.
Dia makan normal sahaja. Seronok tu cerita ni. Tadi kalau nak keluarkan dia sama ada ubat ataupun kalau teruk sangat mungkin pembedahan lah di situ. Kutu pun sama. Duduk atas kepala kita, duduk dekat haiwan-haiwan belaan kita. Dia pun sedut darah juga. Betul. Okay. Jadi Rafflesia ni pun sama juga. Dia akan hidup dekat batang pokok ataupun akar. Okey. Dan dia akan serap nutrien. Dia beza. Yang ni beza dengan yang ni. Itulah yang tu dia tak menjejaskan. Dia tak menjejaskan. Jadi dia sahaja akan mendapat keuntungan. Jadi perumah dia akan mendapat kerugian di situ. Okey, faham. Okey, boleh? Boleh sangat. Okey, 3 itu di situ. Dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru di situ. Okey, terusnya cikgu. Okey, sekarang kita ada tayangan VT. Baik. Yang ni adalah persaingan. Nak tengok persaingan dalam dunia haiwan dan juga tumbuhan. Baiklah, jom kita saksikan video itu. Persaingan boleh berlaku dalam dunia haiwan dan tumbuhan. Antaranya ialah bersaing untuk mendapatkan pasangan, makanan, malah bersaing untuk mendapatkan kawasan. Contoh lain, berkongsi sumber yang sama seperti air. Tumbuhan juga bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air serta cahaya matahari. Itu dia persaingan. Itu persaingan di situ. Okey, apa yang cikgu boleh kongsikan tentang persaingan ni? Okey, jadi kalau kita dapat tengok di video VT kita tadi, ada pelbagai jenis persaingan kan. Jadi siapa boleh beritahu dengan saya dua contoh persaingan yang anda nampak tadi dalam video. Siapa boleh beritahu dengan saya? Murid-murid yang talian siapa nak volunteer? Siapa nak cuba? Cikgu, dua jenis persaingan yang anda nampak tadi. Tu, siapa tu? Sarah. Okey, silakan Sarah. Pasangan dan makanan. Okey, untuk mendapatkan pasangan dan juga mendapatkan makanan. Jadi kalau Ellie dalam dunia kita ni pun manusia kan. Okey, zaman Ellie sekolah dululah. Ellie bersaing apakah persaingan yang berlaku dalam kelas Ellie sendiri? Ellie nak dapat apa daripada kawan-kawan? Untuk dapat high score lah. High score nombor 1 kan. Betul kan? Kita nak bersaing dengan kawan-kawan kita. Kalau dalam bersukan pun kita akan bersaing untuk dapatkan johan, pingat emas. Betul. Dia sama juga dengan dunia haiwan. Okey, dia akan bersaing untuk mendapatkan makanan, pasangan, kawasan, sumber air di situ. Bahkan kalau untuk tumbuhan tadi pun dia bersaing untuk dapatkan cahaya matahari, air dan juga nutrisi. Sebab tu kalau kita tanam pokok, kita tanam pokok, apa yang akan berlaku adalah kita kena sentiasa siram. Lepas tu kita kena tengok okey ke tidak. Okey ke tidak. Lepas tu dekat keliling tu, kat tanah tu kita tengok ada tak tumbuh rumput-rumput halus. Jadi bila tumbuh rumput-rumput yang di keliling yang bukan kita tanam, itu sebenarnya akan mendatangkan persaingan kepada tumbuhan yang kita tanam tadi. Jadi memang kena cabut lah. Betul. Sebab tu siapa yang tanam pokok kena rajin-rajin menggemburkan tanah, kita panggil. Menggemburkan tanah. Okey, cikgu, kita boleh tak tanya satu soalan dekat Adam? Saya kesian dia. Macam Adam. Okey, boleh Adam. Okey, apa soalan cikgu nak tanyakan kepada Adam? Saya nak tanya satu soalan lah. Okey. Sekejap. Boleh, cikgu boleh je. Cikgu reka petik je. Kita tengok balik sini lah. Okey Adam, kita tengok balik dekat kita punya gambar raja ni kan. Okey, boleh terangkan balik tak kat saya macam mana kutu ini kita katakan sebagai parasit? Adam. Kenapa dia parasit? Kenapa kita kata kutu tu parasit, Adam? Kutu menyerap darah daripada perumah. Daripada perumah. Betul dekat situ. Okey, baik. Itu jawapan daripada Adam dan menandakan kita kena rehat lagi sekali. Okey. Kita nak bagi orang kata nak absorb segala ilmu yang cikgu ajar ni tentang mutualism, commensalism, parasitism dalam simbiosis. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, toksin yang dirembes oleh katak poison dart, vertebrata paling beracun di dunia, digunakan untuk meracuni mata panah buruan oleh puak native Indian di Amerika Barat.
Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Nur Hawida. Baik, Cikgu. Tadi saya tengok video berkenaan dengan racun katak tu. Saya tengok dalam satu cerita Hollywood menggunakan anak panah dia calik sikit dekat katak tu punya badan, ambil racun dia terus panahkan. Betul. Dekat musuh dia. Oh, jadi itulah dia kataknya. Ya. Okey, baik Cikgu. Sekarang ni kita nak sambung pembelajaran kita. Kita sambung satu lagi interaksi, iaitu mangsa pemangsa. Okey. Okey, jadi kita tengok gambar raja dekat skrin kita ni. Okey, kita ada dua situasi. Okey, satu adalah seekor beruang. Kan beruang ni dia tunggu je kat situ. Ikan salmon. Ikan salmon ni dia melompat-lompat. Jadi dia tunggu je kat situ. Jadi itu satu. And then yang kedua adalah cheetah dan juga impala ataupun gazelle. Dia sedang cuba menerkam. Jadi ini adalah mangsa pemangsa. Okay, boleh tak murid saya ni siapa-siapa sahaja beritahu dengan saya yang mana satu adalah pemangsa. Cikgu siapa nak volunteer tu cikgu dah pilih? Siapa nak cubalah kot. Ke Adam nak cuba. Adam, yang mana satu adalah pemangsa. Dua-dua gambar ni sekali lah. Okey, Adam. Pemangsa. Pemangsa beruang dengan cheetah. Okey, betul. Bagus, Adam. Kenapa ada buat muka terkejut? Dia jawab macam terkejut. Okey, jadi di sini betul. Okey, maka beruang dan juga cheetah merupakan pemangsa. Pemangsa ni adalah yang memburu. Okey. Okey, jadi yang diburu, yang dimakan kita panggil mangsa. Sebab tu dalam bahasa Inggeris prey predator. Mangsa pemangsa di situ. Jadi ini yang berlaku. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada mengapa boleh berlakunya interaksi ini. Jadi macam mana kita nak kaitkan? Kita pergi kat board kita. Baik. Kita pergi kat board kita. Jadi di sini kita ada kawalan biologi. Apa yang dimaksudkan dengan kawalan biologi? Kita nak tengok. Apa kaitan dengan tadi yang baru je kita belajar tadi? Jadi dia kata kat sini satu kaedah yang mana kita akan gunakan pemangsa semula jadi. Contohnya pemangsa semula jadi parasit ataupun patogen. Okey. Macam sekarang lah kita sedang melawan COVID-19. Kita gunakan patogen di situ. Untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak dalam satu kawasan. Jadi kita tengok situasi. Kita ada satu situasi di sini. Jadi kita main peranan lah. Murid saya ni akan jadi seorang peladang yang berjaya. Wow. Jadi anda ada ladang kelapa sawit. Masalahnya di sini ialah kehadiran tikus. Itu yang menjadi masalah kepada kita punya peladang-peladang sebenarnya, antara masalah. Jadi haiwan perosaknya adalah tikus. Jadi macam mana cara kita nak bantras tikus ni? Macam mana kita nak bantras tikus ni? Siapa boleh bagi jawapan? Siapa? Amin lah. Okey, Amin. Macam mana kita nak bantras tikus ni? Macam mana nak hapuskan tikus ni? Menggunakan burung hantu. Menggunakan burung hantu. Jadi para peladang, para petani boleh menggunakan burung hantu. Disebabkan tikus ini biasa akan keluar pada waktu malam. Sebab siang ada orang. Okey. Jadi sebab tu kita gunakan burung hantu. Saya tengok Amin punya langsir belakang tu pun dah macam ekosistem dah. Betul kan? Masuk dengan kita punya tajuk hari ni. Sesuai sangat. Okey, baik. Seterusnya gambar sebelah tu. Gambar sebelah ni, yang ni biasa kalau kita tanam pokok-pokok tanaman dekat rumah, contoh pokok cili lah. Ada serangga-serangga halus dia. Dia halus je. Oh, tu serangga ke tu? Serangga. Macam kulat dekat situ. Nampak macam kulat kan, tapi dia serangga dia. Kita panggil dia afid. Afid. A-F-I-D. Afid. Nama orang. Bukan, itu afid. Dekat situ kan. Afid. Okey. Jadi macam mana kita nak bantras afid ni pula? Okey, ni saya nak minta ni wanita, ada perempuan, ada seorang ni yang Serena. Tu dia angkat tangan. Macam mana Serena kita nak bantras afid ni? Dengan menggunakan kumbang kura-kura. Dengan menggunakan kumbang kura-kura. Apa itu kumbang kura-kura? Ladybug kita selalu sebut. Ladybird. Okey, jadi ladybird ni dia akan makanlah afid-afid yang ada pada kita punya jadi tumbuhan. Ladybird ni bukanlah orang kata parasitism ke atau bukan. Tapi nanti kita akan tengok satu situasi yang mana dia
akan menjadi watak sebaliknya. Oh, wow. Dia ada 2 watak? Dia ada 2 watak. Oh, okay. Tapi ini dia seekor-seekor. Jadi watak dia lain. Okey, Bila jadi banyak dengan kawan-kawan, dengan geng apa jadi pula. Okey. Okey, jadi kita nak teruskan lagi. Okey, so pemangsa dah settle. Kawalan biologi pun dah settle. Sekarang ini kita akan cerita tentang kesan. Watak-watak. Watak tu belum lagi. Belum lagi. Kesan. Okey, kesan-kesan. Jadi apa kata ada satu lagi VT yang saya dah sediakan. Okey, boleh kita tengok? Jom kita saksikan kesan. video untuk kesan. Kesan. Okey, jom. Itu dia kesan pencemaran alam sekitar. Okey, kesan-kesan pencemaran alam sekitar, apa yang akan berlaku kalau kita punya ekosistem ni terjejas. Okey, tapi sebelum tu kita tanya baliklah kita ataupun kita hold dulu soalan tu. Okey, jadi kita nak tengoklah di sini apa yang akan berlaku. Okey, saya pergi lajukan sikitlah. Okey, jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan kaedah kawalan biologi sebentar tadi. Okey, kita pergi balik dekat subtopik tu. Jadi kelebihan yang pertama adalah lebih mesra alam. Okey. Sebab kita gunakan haiwan juga, okey, ataupun pemangsa. Tapi kekurangan dia nak ambil masa yang lama, Ellie. Oh. Kenapa rasanya? Sebab nak recover balik. Okey, jadi bila macam kita lah, bila kita dah makan, kita akan kenyang. Okey. Jadi sama tadi macam tadi burung hantu ataupun pemangsa-pemangsa yang lain. Bila dia dah kenyang, dia dah takkan kejar dah. Jadi dia macam ambil masa. Esok pula lah. Itu dia punya kelemahan. Jadi kita tanya dengan kita punya murid-murid, anak-anak kita kat rumah. Okey, apa lagi kelebihan dan kekurangan yang lain yang ada pada kawalan biologi ni? Okey, yang ni Adam. Saya minta Adam lah sebab dia punya background cantik kan. Kelebihan kawalan biologi, kos petani, menjimatkan kos pertanian. Okey, menjimatkan kos pertanian. Keseimbangan ekosistem mungkin terganggu. Okey, betul dekat situ. Good. Jadi dia lebih murah sebenarnya kos dia. Okey, dan satu lagi dia tidak akan menjejaskan kesihatan manusia sebab kita tak gunakan pestiside ataupun racun serangga. Okey, kekurangan dia keseimbangan ekosistem mungkin akan terganggu sekiranya pemangsa ini dah ambil alih kawasan tu. Jadi pemangsa ni pula jadi banyak. Yelah, kalau macam dekat kelapa sawit tu, tikus mestilah banyak kan? Takkan kita nak bela seekor je burung hantu? Kita kena banyak kan? Ataupun seperti baru-baru ni berlaku saya ambil situasi di Perak. Ternakan ikan, saya tak ingat ikan apa, tapi ikan itu merupakan pemangsa. Dan ikan tu terlepas akibat banjir. Jadi apa yang akan berlaku adalah ekosistem di situ sudah terganggu sebab ikan ni dia makan ikan-ikan kecil yang lain di kawasan tersebut. Jadi dalam masa yang sama dah jejaskan pendapatan nelayan kecil dekat situ. Betul. Okey, di situ. Okey. So kita akan teruskan, tadi kita dah tengok VT mengenai kesan kan, mengenai kesan apa yang akan berlaku sekiranya ekosistem kita ini terganggu. Okey, penebangan pokok, lagi apa? Pencemaran udara, pencemaran sungai. Jadi apa yang akan berlaku? Okey, ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi saiz populasi dalam satu ekosistem. Pertama sekali kehadiran mangsa seperti yang kita bincang tadi lah. Okey, ini contoh di Afrika lah. Okey, bila singa dah makan kuda belang, jadi bilangan kuda belang akan berkurangan. Kemudian kita ada serangan penyakit. Yang ni pernah berlaku. Tak ingat tahun bila, waktu tu saya belajar lagi. Sesama burung. Ellie masih ingat sesama burung? Saya pun beribu-ribu ekor unggas terpaksa dihapuskan. Akibat serangan penyakit ini. Kesian. Masa tu pun kita nak makan ayam pun macam ragu-ragu kan Ellie? Takut terkena efek. Efek kan. Okay, semua makanan gagak. Burung gagak ni pun masalah juga sebenarnya. Jadi bila kita buang sampah secara terbuka, merata-rata tidak dibungkus dengan elok, maka gagak ni akan ambil kesempatan, dia akan makan kat kawasan. Jadi kawasan jadi kotor lah. Yelah, sebenarnya. Bersepah. Okay, dan yang terakhir adalah perubahan cuaca. Antara yang akan terjadi adalah kemarau dan juga banjir. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Kita nak elakkan perkara-perkara
ini. Okey, baik. Okey. Itu adalah faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Seterusnya cikgu akan sambung. Okey, saya sambung sikit lagi. Okey. Apa yang akan berlaku sekiranya berlaku kekurangan bekalan air? Kita selalu kan terputus bekalan air. Tapi yang ini maksudnya dari segi sungai, tasik, laut. Okey, sekiranya berlaku kekurangan bekalan air, kemarau. Kan tumbuhan tidak menjadi. Okey, haiwan-haiwan akan mati. Okey, jadi di sini akan menjejaskan pendapatan petani dan para petani lah serta peladang. Okey, seterusnya migrasi. Okey, migrasi, perpindahan satu-satu haiwan ke tempat yang lain secara besar-besaran. Contohnya flamingo, yang ni adalah kerbau kot saya rasa. Okey, kerbau. Jadi apa yang akan berlaku apabila berlaku perpindahan yang sangat besar-besaran ini, bila dia pindah satu tempat, apa yang akan berlaku adalah semua serangga ke tumbuh-tumbuhan dekat kawasan tu dia akan berkurangan. Dia terjejas dekat situ. Dan terakhir adalah perubahan saiz populasi. Jadi apabila ni tadi Ellie yang saya kata, bila seekor sahaja dia baik. Okey. Tapi bila dah beramai-ramai, terlalu banyak dekat kawasan tu, dia akan jadi berkuranganlah tumbuhan tersebut. Dan ini adalah belalang juta. Di belalang juta ni biasanya akan menyerang dekat negara-negara macam Sudan, Uganda, Kenya, negara-negara Afrika. Juta. Dia terbang memang penuh langit tu. Penuh langit tu dengan dia sahaja. Warna hitam. Dia warna hitam hijau. Dia ada macam-macam jenis sebenarnya. Okey, so apa yang akan berlaku kat situ? Merosakkan tanaman. Kesianlah para petani, dia akan mengalami kerugian akibat perkara-perkara ini, belalang ataupun ladybug ni. Itulah ladybird yang cikgu cakap tadi tu. Dia berubah watak dia kalau ramai-ramai. Kalau ramai-ramai ada geng kan, ada lain sikit dekat situ. Terus lupa diri. Okey, kita nak main. Saya dah bagi tugasan khas untuk kita punya murid-murid ni sebenarnya. Okey, kita simpan dulu tugasan itu cikgu. Boleh. Kita sambung kejap lagi. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, terowong smart mempunyai dua fungsi, iaitu sebagai jalan alternatif ke ibu negara dan untuk mengalirkan air banjir ketika berlaku hujan lebat. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kylie dan juga Cikgu Nurhawida. Okey cikgu, tadi cikgu ada bagi tugasan dekat murid-murid cikgu dalam talian. Betul. So mungkin boleh kita kongsikan sedikit apakah tugasan itu? Okey, jadi murid-murid saya telah diberikan tugasan, mereka main peranan. Okey, jadi anak-anak murid saya ni saya dah assign tugaskan sebagai pegawai di jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi yang berkaitan dengan ekosistem di Malaysia. Alam sekitar lah. Mengenai alam sekitar lah sebenarnya. Okey, jadi kita ada pegawai di Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Okey, siapa pegawainya? Serina. Okey, Serina, apa tugas awak Serina dekat Jabatan Alam Sekitar ni? Mentadbir isu-isu berkaitan dengan alam sekitar dan memantau pengawasan aktiviti berkaitan flora dan fauna. Contohnya pencemaran sungai dan penerbangan secara haram. Okey, terbaiklah pegawai. Dekat situ. Okey, seterusnya kita ada pegawai di Jabatan Perhutanan Semenanjung. Dipersilakan Encik Amin. Apa tugas anda Encik Amin? Tanggungjawab kepada pengurusan perancangan, perlindungan dan pembangunan kawasan hutan simpan kekal. Okey, jadi hutan simpan kekal di bawah keseliaan Jabatan Perhutanan. Okey, seterusnya Persatuan Pencinta Alam. Malaysia. Sarah, apa tugas anda Sarah?
memastikan alam sekitar sentiasa terjaga dan terjamin daripada dimusnahkan atau dirosakkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Betul, kita kena jadi orang yang bertanggungjawab sebenarnya terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir, kita ada Jabatan Perhilitan. Dipersilakan, Adam. Tugas memantau dan menilai pelaksanaan program serta aktiviti pengurusan kawasan-kawasan perlindungan jabatan. Okey. Dan melaksanakan program dan aktiviti bagi obligasi negara di peringkat antarabangsa. Okey. Jadi Terima Perhilitan kasih, ni lah yang kita akan panggil kadang-kadang kalau ada jumpa Ular ke biawak ke, tak tahu nak, kita tak boleh buang kan, Yang liar lah. Yang liar lah. Jadi kita biasanya akan dapatkan bantuan Perhilitan lah. Kadang-kadang tapir sesat masuk rumah. Pernah jadi kes tu. Pernah jadi kes tu. Jadi itulah tugas Perhilitan. Baiklah, cikgu boleh buat rumusan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi pada hari ini murid-murid kita dah belajar jenis-jenis interaksi, ada 5 tadi. Okey, iaitu parasitism, mutualism, commensalism, pemangsa-pemangsa dan juga lagi apa? Persaingan. Okey, diharap murid-murid dapat membezakan antara kelima-lima jenis interaksi tersebut. Seterusnya, murid-murid sepatutnya dah tahulah macam mana kita sebagai manusia yang bertanggungjawab hendak melindungi alam sekitar kita, memelihara dan memelihara. Jadi, kita kena penguatkuasaan undang-undang. Jadi, kita kena patuhi undang-undang. Okey. Jadi yang kedua, kita boleh gunakan kaedah kawalan biologi lah. Untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem kita, kelestarian global. Macam mana nak tingkatkan kesedaran orang ramai? Banyak sebenarnya iklan-iklan di media masa, di TV, di social media, di surat khabar, majalah sebenarnya. Dan yang terakhir, ni yang penting, mengamalkan 5R. Dulu 3R, sekarang dah 5R tambah 2 lagi R. Apa itu 5R? Okey, mungkin tak berapa nak jelas sangat di sini. Cikgu boleh baca lah. Okey, saya baca. Okey, kalau dulu kita ada recycle, reuse dengan reduce. Kan kita ada recycle, reuse dan juga reduce. Tapi sekarang dah tambah lagi 2, reject dan repair. Kenapa? Kalau boleh sebenarnya, kalau barang kita tu boleh lagi kita gunakan, boleh lagi dibaiki, kita baiki. Repair lah. Kita repair lah. Dan reject ni kita sisihkan mana yang kita tak nak, kita lupuskan dengan cara yang betul. Yang tak berguna dah. Betul. Okay. Terima kasih banyak-banyak cikgu dan juga murid-murid dalam talian, terutamanya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan itu sahaja nampaknya teroka pada hari ini. Kita dapat teroka tentang ekosistem, jaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan pakailah pelitup muka sentiasa di mana saja anda berada bila keluar dari rumah. Dan jaga simpan pelitup muka tu bila nak buka, nak makan ke ataupun dan sebagainya lah. Baik, okey, kita nak lambai-lambai kepada penonton pada sekarang ini. Dah terkejut ni. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Adik-adik boleh lambai-lambai.